Selamat datang ke portal pembelajaran Penang Digital Mover. Pada paparan pertama menunjukkan log masuk murid, log masuk guru serta borang perkongsian kuis dan bahan pembelajaran. Portal pembelajaran ini dibina bagi membantu guru dan murid mengakses bahan pembelajaran secara online. Dalam portal ini juga disertakan koleksi kuis, latihan, jom belajar, pembelajaran secara live oleh guru, koleksi bahan-bahan pembelajaran, digital learning KPM dan koleksi laman web. Kesemua bahan pembelajaran, kuis dan latihan ini 100% dihasilkan oleh guru-guru dari Pulau Pinang yang merangkumi pembelajaran prasekolah hingga ke tingkatan 5. Semoga para guru dan murid dapat mengakses dan mengaplikasikan portal ini dengan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada tim JPN yang telah melaksanakan program Jom Belajar Fasa 2. Kita telah berjaya melaksanakan Jom Belajar Fasa 1. Jadi berikutan daripada PKP yang telah berlaku dalam negara kita. Jadi proses Jom Belajar ini telah kita ilhamkanlah supaya pembelajaran PDP murid dan guru berlaku seterusnya. Jadi untuk fasa kedua ini subjek yang akan kita laksanakan dalam Jom Belajar ini melibatkan mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik dan juga bahasa Melayu. Jadi untuk seterusnya saya mengharapkan agar ramai lagi pelajar akan menyertai Jom Belajar. Saya ucapkan selamat maju jaya lah untuk semua pelajar dan juga guru-guru yang melaksanakan Jom Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u al-mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'ad an-nisyan. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Secara langsung bersama guru pada hari ini dalam keadaan sihat sejahtera. Murid-murid diminta agar menulis komen pada bahagian chat. Tuliskan komen anda secara beretika. Anda hanya boleh menulis perkara yang berkaitan dengan pembelajaran atau secara positif sahaja. Di sini, Cikgu Ong dan Cikgu Ku ingin berkongsi pengajaran berkenaan dengan kemahiran pada hari ini dan diharapkan apa-apa perkongsian yang mempunyai kesilapan di mana-mana kami menerima 100 buka. Murid-murid yang dikasihi sekalian, tajuk pada hari ini adalah bina ayat. Walau bagaimanapun, cikgu mengalu-alukan penyertaan murid-murid tahun 3 dan tahun 4 kerana kemahiran bina ayat merupakan kemahiran asas sebelum masuk
ke kemahiran ulasan dan karangan. Cikgu nak sharekan. Cikgu nak memperkenalkan rakan-rakan cikgu. Cikgu Pearly Kupoli dari SJKC Koming Cawangan 2, Pulau Pinang. Dan saya Cikgu Ong dari SJKC Saming, Pulau Pinang. Tajuk kita pada hari ini adalah Bina Ayat. Bina ayat juga boleh dikatakan sebagai satu kemahiran memindahkan maklumat yang mempunyai idea tersurat. Dan kita memerlukan kata-kata bina ayat kita boleh menggunakan ayat tunggal, dan bila kita masukkan kata hubung, dia akan jadi ayat mazmur. Dalam ayat kita perlu ada subjek dan predikat. Baiklah murid-murid, sebelum saya meneruskan paparan seterusnya, saya mohon minta sekali lagi murid-murid agar menjaga etika sendiri ketika menaik atau menulis pada bahagian cat di bawah. Saya ingin memperkenalkan rakan saya, iaitu Cikgu Ku, untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu Ku, dipersilakan. Hai murid-murid, selamat datang ke kelas Cikgu Ku. Okey, hari ini cikgu akan mengajar kamu membina ayat. Okey, sebelum kamu membina ayat, cikgu selalu dengar, murid-murid tidak suka membina ayat. Dalam kelas cikgu, murid-murid akan kata, cikgu, saya tak nak bina ayat, saya tak suka bina ayat. Jadi cikgu ada satu cara yang paling bagus. Sebelum bina ayat, mari kita buat senaman tangan. Murid-murid, sila keluarkan tangan kamu. Murid-murid dah sedia ke belum? Mari kita melakukan senaman tangan. Goyang ke kanan, goyang ke kiri, angkat tangan tinggi-tinggi, lambai ke depan, lambai ke belakang, angkat tinggi-tinggi, tunjuk ke atas, tunjuk ke bawah, tepuk-tepuk tangan, goyang-goyang tangan, letas atas meja. Kali kedua, ready? Bersedia murid-murid? Goyang ke kanan, goyang ke kiri, angkat tangan tinggi-tinggi, lambai ke depan, lambai ke belakang, angkat tangan tinggi-tinggi, ke atas, tunjuk ke bawah, tepuk-tepuk tangan, goyang-goyang tangan, letak atas meja. Murid-murid dah bersedia ke belum? Cikgu harap kamu dah bersedia. Kalau kamu sedang menonton video cikgu, live cikgu, sila tekan likes dan subscribe. Jangan lupa. Mari kita mula belajar bersama cikgu. Cikgu mengajar, murid belajar. Hari ini cikgu akan berkongsi tentang tema 5, akan mengajar tema 5, alam bersih hidup sejahtera. Kemahiran yang hari ini kita akan belajar ialah menulis 3.2, menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Standard pembelajaran 3.2.1, membina dan menulis ayat dan perenggan daripada bahan multimedia. Apakah objektif
pengajaran dan pembelajaran hari ini untuk murid-murid. Okey, murid-murid selepas cikgu mengajar, murid-murid mesti dapat membina ayat yang lengkap dan bermakna berdasarkan gambar. Okey, mari kita fokus pada tajuk hari ini, iaitu alam bersih. Okey, apa maksudnya alam bersih? Okey, sekarang cikgu akan bagi satu gambar. Okey, murid cuba lihat gambar ini. Okey, air sungai yang bersih, udara yang bersih, ada pokok-pokok bunga yang kehijau-hijauan. Okey, semua manusia di sini berasa gembira. Murid-murid, kamu suka gambar ini tak? Kalau suka, okey, sila komen dekat chat. Okey, kalau kamu suka gambar satu, kamu komen gambar satu. Okey. Okey, sekarang cikgu bagi gambar kedua. Cuba lihat gambar dua. Gambar ini penuh dengan sampah sarap. Tengok, sungai dia kotor. Sampah sarap yang banyak, ada plastik. Murid-murid suka gambar ini tak? Okey, sekarang murid-murid sila pilih. Murid-murid suka gambar satu ke gambar dua? Okey, tentulah murid-murid suka gambar yang pertama. Okey, ada persekitaran yang bersih. Okey, pokok-pokok tumbuh dengan subur, segar, udara yang segar, sungai yang bersih, sungai yang jernih. Okey. Jadi, murid-murid faham tak apa itu alam yang bersih? Okey, tentu kamu faham ya selepas kamu melihat gambar satu berbandingkan gambar satu dan gambar kedua. Okey. Hari ini, tajuk cikgu hari ini ialah tentang kisah semula. Okey, cuba lihat, ini ialah sisa kisah semula dan ini ialah sisa baki. Okey, tadi kamu lihat gambar kedua, sungai yang kotor kan, semua kan, itu ialah sisa baki sampah. Okey, sekarang mari kita lihat apa maksud kisah semula. Okey, kisah semula ialah memproses bahan-bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baharu. Okey, contoh, apa barang yang boleh kita kisah semula? Okey, contoh dia kertas. Okey, dalam kertas tu apa jenis kertas yang boleh kita semula? Surat khabar, kotak, majalah, cardboard dan buku. Okey, plastik. Okey, jenis barangan plastik. Botol plastik, bekas plastik, beg plastik, bekas makanan plastik, baldi plastik. Semua barangan plastik boleh kita semula. Okey, barangan ketiga ialah kaca. Okey, apa jenis barangan kaca di sini ialah botol kicap, botol minuman. Okey. Tin aluminium atau besi atau logam boleh kita semula. Okey, contoh dia tin aluminium, tin makanan, besi atau logam. Okey, tahu tak apa tu tin makanan? Yang kamu selalu makan tin makanan tu, dalam tu ada makanan, itulah tin makanan di sini. Susu pekat tin, itu semua ialah tin makanan. Okey, di sini sisa baki ya. Sisa baki maksudnya sisa makanan. Okey, makanan yang telah kamu makan tu, tulang ke, kulit buah-buahan ke, kulit pisang, telur kulit, ialah sisa makanan. Okey, sisa kotor. Sisa kotor maksudnya sisa yang contohnya lampin pakai. Okey, lampin pakai buang. Lampin pakai buang kan dah ada kencing semua, itu ialah sisa kotor. Okey, tisu yang kotor, tisu yang kamu telah lap di atas meja, bahan-bahan kotor, kotak dan kertas tercemar. Okey? Adakah murid-murid faham apa itu sisa kita semula dan sisa baki? Okey. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey. Hari ini kita akan membina ayat, betul? Okey, jadi gambar
Okey, hari ini kita akan membina ayat. Okey, jadi inilah soalan bina ayat dia. Okey, gambar menunjukkan cara-cara mengurus sisa pekerja dapur. Okey, bina 5 ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Okey, di sini cikguku ada 4 langkah. Okey, setiap kali kamu nampak cikguku, kamu nampak 4 langkah bina ayat. Okey, jangan lupa 4 langkah. Okey, langkah pertama, kamu mesti baca arahan. Seperti yang cikgu baca tadi, okey, kamu baca. Gambar menunjukkan cara-cara menguruskan sisa pepejal. Okey, kamu dah baca, okey, bina 5 ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Okey, soalan minta bina 5 ayat. Okey. Kemudian, kamu lihat gambar, perhatikan gambar. Okey. Kemudian, langkah kedua, bulatkan gambar yang ada kata kerja. Okey, bulatkan gambar yang ada kata kerja. Kita bulatkan. Yang pertama, okey, apa ni? Menuangkan, okey. Mengasingkan, mengikat. Nampak tak? Orang ni tengah mengikat beg plastik. Okey, menanam. Dan akhir sekali, lori menghantar sampah ke tapak pelupusan. Okey, kamu langkah kedua, kamu perlu bulatkan gambar. Okey, dah ada 5 gambar betul sebab kamu nak 5 ayat, jadi kamu perlu ada 5 kata kerja. Okey, kamu bulatkan 5 gambar. Okey, langkah ketiga kamu tulis, murid-murid perlu tulis nombor. Okey, tulis nombor di atas, okey, gambar ya. Okey, ni nombor 1. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 dan gambar 5. Langkah keempat, tulis kata kerja. Okey, jangan lupa tulis kata kerja. Okey? Ingat 4 langkah ya, 4 langkah sebelum kamu menulis ayat, kamu perlu ingat 4 langkah. Langkah pertama, langkah 1, baca arahan. Langkah 2, bulatkan gambar yang ada kata kerja. Langkah 3, tulis nombor. Langkah 4, tulis kata kerja. Okay, sekarang kita lihat tulis kata kerja. Okey. Tulis kata kerja. Okey, yang pertama. Mengumpulkan. Okey, kita mengumpulkan bahan sisa-sisa makanan. Okey, nombor 2, kita mengasingkan makanan atau sisa sampah. Ketiga, kita memasukkan sisa makanan ke dalam tong kompos. Okey, ketiga, kita menanam pokok bunga dan akhir sekali menghantar. Okey. Gambar ini menunjukkan lori itu menghantar sampah ya, menghantar sampah ke tapak pelupusan. Okey. Okey, sekarang. Okey, cikgu selalu dengar murid kata, okey, bina ayat tu susah. Sebenarnya tak susah. Okey, tak susah pun. Sebab kamu tidak mahir ataupun tidak tahu formula-formula yang berkaitan dengan membina ayat. Okey, jadi hari ini cikgu akan memperkenalkan 2 formula okey untuk murid galus, iaitu murid yang hampir ataupun yang hampir lulus ataupun yang gagal, yang ingin lulus, dan satu lagi formula ialah untuk murid yang cemerlang. Okey, sekarang kita ke formula scope. Okey, formula scope maksudnya scope. S, kita lihat S ya. S. Apa itu S? Lihat S. S tu siapa? Okey, kata kerja. Kata kerja maksudnya kata kerja apa aktiviti ya? Aktiviti yang akan yang dilakukan di dalam gambar. Okey, di siapa ni? Ialah orang yang kamu nampak. Orang yang kamu nampak. Okey? Kata kerja ialah aktiviti. O. O tu objek. Contohnya tadi mengumpulkan. Okey, kalau kita tulis kita mesti mengumpulkan
Okey, lepas tu kamu letak nota. Itu ayat yang salah. Kamu perlu letak objek. Okey, kamu ingat kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Okey, cuba ingat kembali ya. Kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Okey, kalau di sini siapa kata kerja, contohnya mengumpulkan sisa makanan. Okey, peluasan dia. Peluasan maksud kamu meluaskan ayat, menerangkan kata kerja, menerangkan aktiviti, apa aktiviti yang dilakukan oleh gambarlah orang di dalam gambar tersebut. Okey, kamu tahu skop tu? Okey, skop siapa, S siapa, K kata kerja, O objek, P peluasan. Okey, formula skop ni untuk murid galus. Okey, murid yang hampir lulus ataupun murid yang mendapat 40 markah ke atas, okey, kamu boleh guna formula SKOP. Okey, di dalam peluasan, okey, kita boleh tulis di mana, bila, mengapa. Okey, kata tanya ini adalah untuk merangsang minda murid-murid untuk meluaskan ayat. Okey, contohnya Ali bermain bola, bermain ialah kata kerja, bermain bola di mana? Di padang. Okey, Ali bermain bola bila? Pada waktu petang. Okey. Bagaimana? Ali bermain bola dengan gembira. Okey. Jadi peluasan ini adalah untuk menerangkan aktiviti kata kerja. Okey. Untuk kata tanya ni untuk merangsang minda murid-murid untuk menulis, meluaskan ayat. Okey. Di sini cikgu telah masukkan kata kunci dia, bila kita tulis masa, contohnya masa pada waktu petang, pada waktu pagi. Di mana tempat? Kita letak tempat di padang, di sekolah, di bilik darjah. Mengapa? Kalau mengapa, kita ada kata kunci untuk merangsang kamu untuk menulis mengapa untuk kata kerja ini, aktiviti, menerangkan kata kerja. Supaya demi. Bagaimana kita guna kata kunci dengan. Dengan. Contohnya, Ali memotong sayur dengan menggunakan pisau. Dengan menggunakan pisau. Kita kembali kepada gambar tadi ya, cara-cara mengurus sisa pekerja dapur. Cara-cara ialah apa langkah-langkah yang kamu perlu lakukan untuk menguruskan menguruskan sisa pekerja dapur. Sisa pekerja dapur ialah inilah makanan, sisa makanan dan sisa sampah. Kita lihat gambar yang pertama ini, apakah kata kerja dia? Mengumpulkan. Siapa yang mengumpulkan? Siapa ni? Siapa? Kita mestilah, kenapa kita tak guna orang jadi pengusaha kantin ke? Kita tak guna perkataan pengusaha kantin, kita mestilah sebab gambar ini ialah cara-cara menguruskan sisa pekerja dapur. Kalau kamu nampak perkataan cara-cara, kita mesti guna kita mestilah, kita hendaklah, kita haruslah. Dia soalan ini tak ada perkataan aktiviti. Jadi kalau boleh jangan guna perkataan kata nama pengusaha kantin ataupun Puan Aini. Tak. Sebab gambar ini soalan ni dia tak suruh buat aktiviti. Dia suruh buat cara-cara mengurus sisa pekerja dapur.
Okey, jadi kita buat cara-cara. Kalau cara-cara murid-murid jangan lupa kita guna kita mestilah, kita hendaklah, kita perlulah. Okey, kita mestilah, okey, kata kerja. Okey, buat apa? Objek. Kita mestilah mengumpul sisa pepejal. Okey, sisa pepejal ialah objek. Sebab ini semua ni ialah sisa pepejal. Okey, objek di dalam besen yang besar. Okey, di mana? Okey, di dalam besen yang besar. Okey, gambar kedua. Okey, kata kerja dia yang mengasingkan. Okey, kita patutlah, okey, jangan lupa okey, soalan ini bukan soalan aktiviti. Jadi ialah cara-cara. Jadi kita perlu guna siapa sini, kita patutlah, okey, kita patutlah mengasingkan, okey, mengasingkan apa? Sisa makanan dan sisa sampah. Okey, sisa makanan dan sisa sampah ialah objek untuk menghasilkan baja kompos. Okey, perluasan mengapa? Mengapa kita mengasingkan? Untuk menghasilkan baja kompos. Okey, ingat perluasan tadi di mana, bagaimana, bila, mengapa. Okey, jadi di sini mengapa kita mengasingkan? Kita mengasingkan untuk menghasilkan baja kompos. Gambar ketiga, memasukkan. Ingat, kita haruslah, okey, sebab cara-cara bukan aktiviti ya. Gambar ini, soalan ni tidak sebut aktiviti, soalan ni sebut cara-cara. Jadi kita guna kita haruslah memasukkan objek apa? Objek. Okey, kita lihat objek apa? Sisa makanan. Okey, ini objek dia, sisa makanan ke dalam tong kompos. Okey, semua murid akan keliru tentang di dengan ke. Okey, di sini tadi cikgu ada bagi lihat di mana. Okey, kenapa cikgu tak tulis di dalam tong kompos? Sebab kata kerja dia memasukkan. Memasukkan maksudnya, okey, memasukkan ialah satu tindakan yang masuk. Kita masuk ke dalam. Jadi kita guna ke dalam, bukan di dalam. Di dalam maksudnya benda tu dah ada di dalam. Jadi di sini kita haruslah memasukkan sisa makanan ke dalam tong kompos. Okey? Gambar yang keempat. Okey, menanam. Kita hendaklah menanam objek apa? Pokok. Okey, kita nampak tak murid-murid? Objek, ini objek. Okey? Objek ialah pokok. Kita hendaklah menanam pokok menggunakan baja kompos. Perluasan bagaimana? Okey, jadi perluasan ni tadi cikgu ada sebut kata kunci dia di mana, bagaimana, bila, mengapa. Okey, kata tanya ini untuk merangsang, okey, merangsang minda murid untuk membina ayat, untuk meluaskan ayat, okey, kata kerja. Okey, yang akhir sekali ialah menghantar. Okey, kita wajarlah menghantar. Menghantar apa? Menghantar apa? Objek. Sisa sampah ke tapak pelupusan sampah. Sama juga ke, okey, sebab kita kata kerja menghantar. Okey, menghantar. Okey, kita ke formula yang kedua. Ini formula ini adalah untuk murid cemerlang pula. Okey? Perluasan ayat dia lebih panjang. Okey? Si. Kenapa formula ayat ni panggil si bu badi? Okey, kita lihat apa tu si? Siapa? Buat apa? Bagaimana? Di mana dan bila. Okey. Okey, di sini formula si bu badi ni, okey, kita boleh guna kata hubung dan kata sendi nama untuk meluaskan ayat. Murid-murid. Okey. Kalau dua orang, dalam gambar tu ada dua orang, kita guna dan, okey, Ali dan Abu, okey, sambil, okey. Buat apa? Kata kerja, dua kata kerja sekali. Kalau seorang buat dua aktiviti, kita guna sambil. Okey.
lalu. Selepas itu, maksudnya selepas itu lalu. Okey, bagaimana? Okey, kata kuncinya dengan, yang, untuk, supaya, agar. Okey, di mana, pada, bila. Okey? Yang di bawah sini, bahagian sini adalah kata-kata kunci untuk membantu murid meluaskan ayat. Okey, kita lihat gambar yang sama ya, gambar yang sama tapi kita buat formula yang kedua untuk murid cemerlang. Okey? C. Siapa? Kita perlulah mengumpulkan sisa pekerja dapur dengan teliti di dalam besen yang besar. Okey, cuba kamu lihat siapa kita buat apa? Mengumpulkan sisa pekerja dapur. Bagaimana? Dengan teliti di dalam besen yang besar. Okey? Ayat ini menjadi lebih panjang. Okey? Kedua, gambar kedua. Gambar kedua, kita mestilah mengasingkan sisa makanan dan sisa sampah. Okey, supaya bagaimana? Supaya dapat menghasilkan baja kompos yang digunakan untuk menanam pokok bunga. Okey. Si, siapa? Kita mestilah, okey, buat apa? Mengasingkan sisa makanan dan sisa sampah. Okey, kata kunci dia supaya dapat menghasilkan baja kompos yang digunakan untuk menanam pokok bunga. Okey, murid-murid faham? Setakat sini murid-murid ada masalah tak? Kalau ada masalah, tolong sila tulis chat di sebelah cikgu. Okey, kita teruskan dengan gambar yang ketiga. Mengikat beg plastik yang berisi makanan. Kita haruslah mengikat beg plastik yang berisi sisa makanan lalu memasukkan beg plastik ke dalam tong kompos. Okey, di sini cikgu ada guna yang. Okey, yang. Okey, kalau yang adalah untuk menerangkan kata nama. Okey, dengan untuk menerangkan aktiviti. Ataupun kata kerja. Okey, di sini yang. Okey. Jadi cikgu menerangkan beg plastik. Dalam beg plastik ada apa? Berisi sisa makanan. Okey, beg plastik berisi sisa makanan. Okey, yang menerangkan kata nama di sini. Beg plastik ni kata nama am. Okey, kata nama am benda yang berisi sisa makanan. Okey, di sini setakat ni faham ya murid-murid. Okey, seterusnya. Kita bolehlah menanam pokok bunga dengan menggunakan baja kompos di halaman rumah. Okey, tadi cikgu kata yang menerangkan kata nama kan? Okey, dengan menerangkan kata kerja ataupun aktiviti dia. Okey? Contohnya, kita boleh menanam pokok bunga dengan menggunakan baja kompos. Okey, menanam pokok bunga menggunakan baja kompos. Kita bolehlah menanam pokok bunga yang menggunakan baja kompos. Okey? Jadi, ayat yang betul ialah kita bolehlah menanam pokok bunga dengan menggunakan baja kompos di halaman rumah. Okey, ini formula dia yang dan dengannya. Murid-murid ingat. Okey, gambar yang terakhir, kita wajarlah menghantar sisa sampah ke tapak pelupusan untuk dilupus setelah sampah diuruskan dengan cara yang betul. Okey, cuba lihat di sini. Kenapa cikgu tak tulis di ataupun pada? Okey, sebab di sini setelah pun ialah
menunjukkan masa. Okey, selepas, okey, juga menunjukkan masa ya untuk bila. Jadi tak semestinya murid menggunakan perkataan pada ataupun di, okey. Sama juga dengan di. Tak semestinya menggunakan perkataan di, okey. Murid-murid boleh guna ke, okey? Ke. Okey. Sekarang tibalah masa kuis pengukuhan. Okey, cikgu akan serahkan kepada Cikgu Ong. Hai kawan-kawan. Cikgu Ong di sini lagi. Nampak? Hai rakan-rakan, hai kawan-kawan, apa khabar semua? Cikgu Ong ada di sini lagi. Sekarang kita nak masukkan satu kuis pengukuhan Quizy. Harap-harap adik boleh bersedia ya. Kita akan masukkan kuis. Ada dua kuis di sini. Satunya word world dan satu lagi Quizy. Kita akan main secara live. Okay, adik-adik semua sudah bersedia? Inilah kod dia. Kod Quizy dia 665327. Untuk adik-adik boleh mulakan sekarang dan cikgu akan tunggu anda di sini. Tuliskan nama sebenar anda supaya cikgu dapat tahu anda dari sekolah mana. Tuliskan nama dan sekolah anda di sini supaya cikgu boleh tahu anda dari sekolah mana ya. Kod kuis adalah 665327. Cikgu akan tunggu di sini. Baik, setakat ini murid boleh fahamlah tentang dua formula tadi. Satunya adalah SKOP, formula scope. SKOP, S untuk siapa, K kata kerja, O objek. Selepas kata kerja, kita perlulah letakkan objek. Contoh seperti menanam. Menanam apa? Menanam pokok ke? Menanam tin-tin kosong ke? Menanam apa? Ya. SKOP itu adalah formula scope untuk murid-murid galus ataupun murid-murid yang nak capai ke tahap DCT pun boleh. Di sini ada terdapat seorang peserta namanya Nur Safiah Umairah. Ya, tanya ya, Nur Safiah Umairah sudah masuk dalam Quizy. Satu lagi. Itu formula apa ya untuk murid-murid tahap cemerlang? Satu lagi formula dia Sibu Badib. Formula dia siapa, buat apa, bagaimana, di mana, bila. Formula Sibu Badib. Ya, anak murid-murid, sekarang kita masih ada di Quizy, nama Mat Quizy, main secara live. Ni 讲很快呀你。喂，你自己进去啊，不然没有人。Ada terdapat hari kemahiran bina ayat. Hari ini ada dua kemahiran. Satu adalah kemahiran SKOP dan satu lagi kemahiran Sibu Badib. Untuk murid-murid tahun 4, bila anda melangkah ke tahun 5 ataupun tahun 6, anda boleh menggunakan formula ni supaya kemahiran bina ayat
anda dapat mencapai tahap kecemerlangan bila anda sampai ke tahun 6 nanti ya, sebab kemahiran bina ayat ini memang merupakan kemahiran asas untuk sebelum anda melangkah ke ulasan ataupun karangan. Ya, bila kamu sampai ke sekolah menengah, kemahiran ini pun anda akan guna. Ya, akan guna dalam mungkin anda akan mencapai tahap ke universiti, menara ganding nanti, nak tulis tesis ke apa, semua pun kena guna. Ya, semua bermula dengan bina ayat. Okey, dekat ini ada nama, ada masuk adik Nur Safia Umairah ya. Ya. Okey. Okey, baik. Anda juga boleh sharekan kod ini 665327 kepada rakan-rakan anda. Cincin mana? Ingat ya, kod kita pada hari ini, kod cikgu akan tuliskan dalam zap 665327. Okey, kod secara live. Okey, ya. Pada hari ini cikgu tahu murid-murid tahun 5 dan tahun 6 sudah masuk ke sekolah ya, jadi mereka tidak dapat bersama kita secara langsung di siaran Jom Belajar. Guru mengajar, murid belajar secara langsung sebab mereka ada di sekolah. Jadi murid-murid tahun 3 dan tahun 4, anda juga boleh cuba. Rasanya murid tahun 3 sudah masuk kemahiran ini kan, bina ayat kan. Cikgu-cikgu di sekolah pun sudah ajar kemahiran tentang bina ayat. Mungkin secara ayat tunggal saja, contohnya seperti subjek Ali menanam pokok, Ibu menyiram pokok. Mungkin secara ayat tunggal. Kemahiran kita pada hari ini dia termasuklah kata hubung. Jadikan kata ayat tunggal menjadi ayat mazmum. Kita melestarikan ayat, murnikan lagi, panjangkan lagi ayat kita. Contoh seperti Ali menanam pokok supaya pokok tumbuh dengan segar. Ibu menyiram pokok bunga Ibu menyiram pokok bunga. Kenapa ibu mahu menyiram pokok bunga? Itu merupakan peluasan. Okey, adik-adik perlu masukkan kebat sendiri. Okey, ya, kemahiran kebat ya. World. Nampaknya murid-murid kita semua ada dalam world ya. Terdapat dua quiz ya di sini. Satu adalah world dan satu adalah quizy. Cikgu akan tulis kod quizy di sini ya supaya murid-murid boleh masuk ya. Quizy.
Okey, baik. Ada 2. Satu untuk word world dan satu lagi untuk quizy. 2 kuis pengukuhan. Kuis pengukuhan bina ayat. Baik, adik-adik selamat mencuba. Ada apa-apa masalah, murid-murid boleh tuliskan komen anda di dalam chat. Kita boleh dah cakap 2 orang. Jangan. Okay. Murid-murid anda boleh buat dalam 5 minit sahaja ya untuk aktiviti word dan quiz. Okey, untuk word wall, murid-murid kena cuba sampai dapat ya. Cuba susun perkataan menjadi ayat yang betul. Okey, murid kena cuba sampai dapat untuk word wall. Okey, cikgu sedang menunggu rank first, second. Okey, tempat pertama, kedua dan ketiga. Okey, murid masuk word wall ataupun quizy. Tak ada, sepatutnya quiz dulu bukan word wall. Tapi sini sudah letak word wall dulu. Jadi mereka semua masuk sana lah. Sini tak ada lah. Dia sudah share, bukan saya yang share. Okey, 3 minit lagi. Okey, 2 minit lagi. Okey, di sini ada 2 quiz ya, 2 quiz. Satu quiz word wall, latihan penuhan yang apa yang kita ajar, cikgu ajar tadi. Dan satu lagi quiz. Okey, murid-murid boleh masuk ke dalam word wall ataupun quiz. Okey, cikgu tengah menunggu anda murid-murid.
Okey, baik, sekarang di Quizy ada seorang lagi murid yang masuk, nama HK ya. Tanya. Baik, cikgu akan tunggu 1 minit lagi. Ya, adik-adik. Selepas quiz word, marilah kita masuk permainan Quizy pula. Permainan ini adalah secara live ya. Dan kod dia 665327. Ya, jika tunggu penyertaan lagi 1 minit ya. Okey, ya, masuk juga seorang adik nama Fayah Hazim ya. Okey, adik Fayah Hazim. Sekarang lagi adik Miss Mas ya. Adik Syah, adik Adam. Selamat mengambil bahagian. Ya, untuk murid-murid lain. Adik James. 30 saat lagi kita akan mulakan permainan Quizy kita. Okey, selamat datang adik Teo Sojun. Kita akan mula 10 saat lagi. Adik Wu, selamat datang. Dah lagi dah siapa-siapa sebelum cikgu nak mulakan Quizy kita. Nombor kodnya 665327. Nombor kod Quizy. Pilih ayat yang betul berdasarkan gambar yang diberi. Baik, tanpa melengahkan masa, cikgu akan mulakan. Adik-adik sudah bersedia ya? 3, 2, 1. Selamat menjawab adik-adik. Okey, di sini cikgu nampak murid Fayah Hazim bagus. Okey. Dah dapat poin 2830. Okey, lagi HK. Okey, HK. Lagi cepat lagi murid. Okey. Kalau boleh kamu perlu siapkan dalam masa yang paling cepat sekali. Baik, tanya adik Fayah Hazim. Untuk adik James. Untuk adik James. Rusakah lagi? Cikgu sudah tengok. Gunakan masa yang singkat dan jawab dengan jawapan yang tepat supaya anda boleh mencapai tahap yang tinggi. Tanya adik HK. Tempat pertama. Adik-adik lain berusaha lagi. Ya, tengok jawapan dia ABCD. Kadang-kadang jawapan dia hampir sama sahaja ya. Pilih yang paling tepat. Pilih yang paling tepat berdasarkan gambar yang diberi ya. Dan baca juga ejaan. Kadang-kadang ada juga kesilapan ejaan tentang kata kerja, tempohan.
Adik HK, adik saya Hazim. Tanya adik Adam. Adik-adik HK, adik saya Hazim, tanya. Adik Kohi, berusaha lagi. Ya, cikgu nampak anda semua sedang berusaha untuk mencapai tahap yang lebih baik. Dan ingat ya adik-adik, kita perlu baca jawapan dengan teliti. A, B, C, D. Tempat-tempat jawapan tu hampir sama maksud dia. Dan kena pilih jawapan yang tepat berdasarkan gambar yang diberi ya, ikut gambar. Ya, adik saya Azim, adik Adam, adik HK, okay. Adik Nusafia Umaira, Saskia, adik James pun. Ya, tanya ya. Adik Ahmad Saman, teruskan usaha anda. Cikgu nampak kemajuan anda di sini. Okey, adik Upu juga. Ada kemajuannya, tanya. Ya. Untuk murid, untuk adik-adik yang habis menjawab, kita tunggu pula mereka yang sedang menjawab ya. Adik Kahi, terus sikit. Okay, sudah ada kemajuan. Adik Nusafia Umaira. Dan lagi 6 orang adik. Okay. Adik-adik. Adik Teo Sojun. Adik Ugu. Anda telah ada kemajuan. Ya, tanya semua adik-adik ya. Adik menjawab dengan sedaya upaya. Okay, baik. Okay. Okey, tanya murid-murid. Okey, cikgu ku harap kamu dapat sesuatu yang baru okey untuk kamu hari ini. Okey, cikgu berharap kamu boleh guna dua formula ini untuk membina ayat. Dan tanya sekali lagi kepada murid-murid dalam kuizi. Okey, cikgu akan sediakan hadiah kepada murid-murid, hadiah misteri. Okey, tadi cikgu nampak Mizawina Rizal. Okey, boleh kamu bagi email address kepada cikgu ataupun nombor telefon. Ingatkan nombor telefon ataupun email address. Cikgu akan hantar hadiah misteri kepada Mizawina. Okey, setakat hari ini sahaja pembelajaran cikgu. Okey, saya dan Cikgu Ong berharap murid-murid dapat belajar sesuatu yang baru untuk hari ini, terutamanya murid FKKC. Okey, sekian sahaja pada hari ini. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi. Ingat, like dan subscribe channel cikgu.